Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita di siaran yang seterusnya. Hari ini kita akan belajar mengenai bunyi. Objektif pelajaran pada hari ini, yang pertama, dapat menyatakan bunyi terhasil daripada getaran udara. Yang kedua, menyatakan bunyi boleh bergerak ke semua arah dan boleh dipantulkan. Perhatikan gambar di bawah. Dapatkah kamu menyebut bunyi-bunyi yang dihasilkan berdasarkan gambar yang ditunjukkan? Ya, terdapat beberapa bunyi yang ditunjukkan seperti bunyi burung, bunyi horn daripada kereta, bunyi kucing, bunyi petikan gitar dan bunyi peniaga sedang mempromosikan perniagaannya. Seperti yang disebutkan tadi, bunyi terhasil daripada getaran udara. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling akan bergetar. Apabila xilofon diketuk, bas xilofon akan bergetar. Tali gitar dan biola apabila dipetik akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Petikan tali gitar dan gendang yang diketuk menyebabkan udara bergetar dan bunyi terhasil. Bunyi juga boleh bergerak. Faiz, Teruni dan Melan dapat mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim walaupun mereka berada di kedudukan yang jauh dan berbeza. Ini kerana bunyi daripada loceng aiskrim bergerak dan mereka dapat mendengar bunyi tersebut. Bunyi siren daripada ambulans dapat didengari dari jarak yang jauh. Perhatikan pula situasi di bawah. Murid-murid yang berada di dalam kelas, di padang maupun di kantin dapat mendengar bunyi loceng yang berbunyi daripada pejabat sekolah. Ini membuktikan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi juga boleh dipantulkan. Faiz dan keluarganya baru saja berpindah ke rumah baharu. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia dapat mendengar semula suaranya. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Pantulan ini dikenali sebagai gema. Rajah menunjukkan bagaimana pantulan bunyi terhasil. Perhatikan contoh pantulan bunyi yang lain yang berada di sekeliling kita. Apabila kita menjerit ke dalam gua ataupun menjerit di dalam dewan yang kosong, maka gema akan terhasil. Ini berlaku apabila bunyi dipantulkan. Fenomena pantulan bunyi ini berlaku di persekitaran kita, seperti di dalam bidang perubatan. Pantulan bunyi ultrasonik daripada alat ultrasonik dapat mengesan organ di dalam badan pesakit ataupun bayi yang berada di dalam kandungan. Ultrasonik juga membolehkan kapal nelayan mengesan
ikan yang berada di bawah lautan. Kelawar dan ikan paus menggunakan pantulan bunyi yang dikenali sebagai sonar bagi mengesan sebarang objek yang berada di hadapan mereka. Ini membolehkan ikan paus dan kelawar dapat bergerak dengan betul. Inilah alat ultrasound yang digunakan oleh doktor untuk melihat imej bayi yang berada di dalam kandungan. Dengan adanya pantulan bunyi yang dihasilkan, lalu ia diterjemahkan kepada imej melalui skrin komputer. Nelayan juga dapat melihat ataupun mengenal pasti kedudukan ikan yang berada di bawah lautan dengan menggunakan pantulan bunyi dari alat sonar. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, bunyi terhasil daripada getaran udara. Bunyi boleh dipantulkan dan bunyi bergerak ke semua arah. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi kita di sesi pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.